Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis bikiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim, amma ba'd. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan petunjuk daripada Allah. Kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini di rumah Allah. Sama-sama kita laksanakan perintah Allah, solat secara berjamaah. Dan kita mengisi ruang antara maghrib dan isyak ini dalam keadaan kita terus beriktikaf di dalam masjid, niat iktikaf. Dan kita sama-sama menyambung pengajian dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, khususnya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, kita juga sedar tak sedar kita dah pun berada di penghujung bulan Rejab. Rejab pun malam ni malam 29. Ya. Jadi kita pun nak masuk ke bulan Syaban dah. Bermakna lebih kurang sebulan sahaja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Juga kita sama-samalah berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan yang penting juga kita dapat memenuhi ataupun melaksanakan tuntutan amalan di dalam bulan Ramadan sebagaimana kebiasaan. Ya, berbanding tahun lepas kita tak dapat mengimarahkan sepenuhnya masjid dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi kita doalah mudah-mudahan tuan-tuan. Ya. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung hadis kita 40 hadis berkaitan dengan akhlak mulia. Malam ini kita masuk hadis yang kelima. Tajuk malam ini cukup penting dan tajuk malam ni cukup besar, tuan-tuan. Iaitu berbakti terhadap ibu dan bapa. Apabila kita sebut ibu dan bapa je, tuan-tuan, sebenarnya situ sudah memberikan satu yang cukup besar di sisi kita khususnya. Apatah lagi kelebihan yang Allah beri kepada ibu dan bapa itu cukup besar. Dan amanah
serta sebagai anak, tanggungjawab kita kepada ibu bapa cukup besar juga. Sebagaimana besarnya kelebihan berbakti kepada ibu dan bapa. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini dapat mengetuk hati kita, khususnya yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah. Saya yakin pasti ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang masih mempunyai ibu dan ayah. Ataupun mungkin barangkali ibu dan ayah sudah meninggal. Bukan bermaksud kita dah tak ada apa-apa peranan dah yang boleh kita bantu untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Nanti kita sama-sama bincangkan dalam hadis ini, tuan-tuan. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah. Yang ini maksudnya menjadi hina. Kemudian menjadi hina pula. Dan kemudian menjadi hina pula, yakni hina atas kehinaan. Bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada kedua ibu bapanya atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu ia tidak dapat berbuat baik kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa adalah merupakan kunci syurga untuk kita. Kita nak masuk syurga, tak ada kunci, kita tak boleh nak masuk. Nak masuk rumah, kena ada kunci. Begitulah perumpamaan yang dibuat. Ibu dan bapa ini adalah merupakan kunci syurga kita. Bermakna sejauh mana kita ni boleh masuk syurga terletak sejauh mana kita berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Ada satu kisah tabi'in, Iyas bin Muawiyah. Beliau merasa sedih, menangis yang amat apabila meninggalnya ibu kepadanya. Maka lantas orang bertanya kepadanya, apa yang kau tangisi? Memanglah tuan-tuan, jangankan ibu, siapa saja yang meninggal di kalangan ahli keluarga kita, saudara terdekat kita, semua akan berasa sedih. Kenapa kamu menangis? Orang bertanya kepada dia, kamu menangis kenapa? Ya. Saya menangis bukan menangisi ibuku yang meninggal dunia, kerana semua yang hidup pasti akan meninggal. Ya. Kita semua yang hidup pasti akan merasai mati. Aku bukan tangisi kerana dia meninggal dunia atau dia mati, tetapi aku tangisi kerana perginya ataupun hilangnya atau tertutupnya satu daripada pintu syurga aku. Tutup. Dia faham bahawasanya ibu itu adalah merupakan salah satu daripada pintu untuk dia masuk ke dalam syurga. Bila ibunya meninggal, maka dia merasakan salah satu pintunya telah pun tertutup dan tak akan terbuka lagi dah. Maka sebab itu ada sepotong hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, iaitu
Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ibu bapa itu adalah merupakan pertengahan kunci kepada pintu syurga. Ibu bapa adalah merupakan pertengahan kunci kepada pintu syurga. Fa in syi'ta fa'adi min zalika. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab. Kalau kamu rasa kamu nak abaikan, terpulanglah pada kamu. Au ihfazhu, ataupun kamu jaga elok-elok kunci syurga kamu. Ibu bapa adalah merupakan salah satu daripada kunci syurga kita. Kamu boleh pilih, dengan adanya ibu bapa itu kamu boleh masuk syurga dengan syarat kamu jaga elok-elok, pelihara elok-elok, berbakti betul-betul dengan ibu bapa. Atau kamu boleh pilih, kamu abaikan. Maknanya, dia tidak jalankan tanggungjawab untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan, ada dalam masyarakat kita, ya, atau kita sebut sebagai istilahnya anak derhaka. Ya, kita terkenal dengan cerita, bila sebut anak derhaka ni, kalau di tempat kita, istilahnya si tanggang. Ya. Kalau kata di Indonesia, malim kundang. Wallah alam lah, macam mana betul ke tidak sebagainya, itu kita letak tepi. Tapi hadis Nabi sudah sebutkan, bahkan ayat Al-Quran dah sebutkan betapa besarnya kelebihan kita ni. Sebab itu, sementara ibu dan ayah masih hidup, tuan-tuan, jangan kita berkira untuk berbakti kepada mak bapa. Sebab itu kunci kita. Ya. Kalau kita rasa kita berjaya hari ini atas usaha kita, jangan kita lupa barangkali ada titipan doa daripada ibu dan bapa kita tanpa kita sedari. Kita hebat hari ini dengan ada harta, ada pangkat, ada kedudukan, dikenali orang. Jangan kita sangka kita hebat, kita berjaya hari ini semata-mata usaha kita. Aku belajar sungguh-sungguh, aku berjaya lah. Aku kerja sungguh-sungguh, aku berjaya lah. Kerana barangkali ada sebahagian daripada kejayaan kita ini hasil titipan doa ibu dan ayah. Terutama ibu. Terutama ibu. Bukan sekadar kita ni berbakti kepada ibu bapa. Bahkan jangan buat apa-apa yang kita kata apa? Membuat ibu bapa terasa. Terasa je, tuan-tuan. Sebab besarnya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, fala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata wala tanharhuma. Apatah lagi kita nak mengherdik tinggi suara. Jangan, tuan-tuan. Apa contoh yang dah ada di hadapan mata kita yang ada dalam lipatan sejarah? Orang yang berjaya kerana salah satunya dia berbakti kepada ibunya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukanlah di kalangan mereka yang dikenali penduduk dunia. Penduduk dunia dia bukan orang yang dikenali. Dia terkenal di penduduk langit, malaikat. Tuan, pelik tak pelik? Ya. Dia bukanlah orang-orang yang dikenali di kalangan orang setempat ataupun masyarakat, tetapi dia terkenal di kalangan penduduk langit, para malaikat. Sehingga Nabi suruh Sayyidina Umar pergi cari Uwais Al-Qarni ini. Ya. Uwais Al-Qarni pernah berhasrat nak pergi berjumpa Nabi. Cintanya dengan Nabi. Jauhlah perjalanannya. Daripada Yaman, dia nak pergi ke Mekah. Pergi, Sayyidatina Aisyah kata Nabi tak ada, Nabi keluar pergi berperang. Dia balik saja gitu.
Sebab dia teringat dengan kata-kata ibunya, kalau kamu nak pergi, dia kata, wahai ibuku, aku amat rindu dengan Nabi SAW. Aku nak bertemu. Dia tak pernah berjumpa dengan Nabi. Ibu dia kata, boleh. Dengan syarat, kamu segeralah pulang. Cepat-cepatlah pulang. Dia pergi, Nabi tak ada. Nabi sedang keluar berperang. Mungkin patut-patut dia tunggulah kan. Kalau ikut kita, alang-alang dah sampai ni, duduklah dulu. Tidur dulu ke. Kokot esok Nabi balik. Tapi dia terkenangkan, ibunya kata, cepat-cepatlah balik, maka dia balik terus. Dan dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kamu pergi carilah seorang ini, Uwais Al-Qarni ini, dan kamu minta dia doa supaya Allah ampunkan kamu. Tuan-tuan bayang, Sayyidina Umar sahabat Nabi yang besar. Nabi suruh jumpa orang ini, Uwais Al-Qarni, minta dia doakan diampunkan dosa. Apa hebat amalan Uwais Al-Qarni? Salah satunya, selain daripada cintanya kepada Nabi, salah satunya ialah betapa taatnya dan berbuat baiknya dia dengan ibunya. Apa pengorbanan yang dia buat kepada ibunya? Dia pernah membawa ibunya nak mengerjakan haji, dengan dukung ibunya dalam perjalanan pergi ke buat haji. Semua amalan haji dia lakukan dengan mendukung ibunya. Betapa besarnya kebaikan. Kita lalu, tuan-tuan, jangankan dukung, kita sendiri seorang-seorang pun kadang-kadang mengah nak tawaf kalau orang sesak. Ini kan dukung ibu. Tu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di penduduk bumi, tetapi dia terkenal di kalangan penduduk langit, malaikat. Itu salah satu yang Allah tunjukkan kepada kita, betapa besarnya kelebihan orang-orang yang berbuat baik kepada ibu dan ayah. Baik, keterangan hadis. Berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut dalam agama. Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadah kepadanya. Ranking kedua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu yang pertama arahannya, iaitu, dan Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, apa dia perintah Allah? Wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kamu ataupun berbuat baktilah kamu kepada kedua ibu bapa. Masa hidup ni lah. Jangan masa dah mati, dah meninggal, baru kita nak meratap. Ni kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Ibu dah meninggal, ayah dah meninggal. Bila kita cadang nak selesaikan jenazah ni, kita tunggulah anak dia balik. Anak ni jauh ni kena naik flight. Besok baru sampai. Kita tak boleh tunggu sampai besok ni. Lama sangat jenazah ni. Tolonglah, bagilah peluang. Ni anak-anak nak peluk, nak cium kali terakhir. Masa hidup, masa mak ayah hidup, masa mak ayah terlantar sakit, masa mak ayah boleh bergerak, berapa kali yang kita balik peluk cium mak ayah? Tuan-tuan. Bila dah meninggal, barulah kita sibuk. Bagilah peluang, ni mak saya, ni ayah saya. Ya, betul, ini mak kamu, ini ayah kamu. Betul kamu nak peluk, nak cium. Tapi mengapa masa dah meninggal baru kamu ada masa nak cuti? Masa hidup, sibuklah. Tak ada masa lah. Itulah, ini dan sebagainya. Bila meninggal, barulah kita beria, nak peluk, nak cium dan sebagainya. Apa makna tu? Tak ada makna dah. Kerana berbakti kepada ibu bapa
masih hidup. Sebab tu hadis Nabi ni kata apa? Ya, ketika mereka sudah tua lalu ia tidak dapat berbuat apa lagi kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Ya. Kita dibagi peluang untuk berbakti pada ibu bapa. Ibu bapa masih hidup. Yang boleh menjamin kita masuk syurga dengan berbakti pada ibu bapa itu, tuan-tuan. Rupanya kita tak ambil peluang itu. Dan peluang itu terlepas. Kita tak berbakti pun pada ibu bapa. Maka peluang untuk menjadi ahli syurga dengan mudah hilang begitu sahaja. Ya, hilang begitu sahaja. Ada seorang pemuda berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, aku nak berjuang, nak berjihad, berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Nak ikut berjihad dengan Nabi SAW. Bagus, Nabi kata. Dan Nabi tanya, fahal min walidaika ahadun hayy? Adakah di kalangan kamu ni masih ada lagi mak atau ayah kamu hidup lagi ke? Maknanya mak ayah kamu ni ada lagi tak? Ya, maka jawab pemuda itu, qala na'am bal kila umma. Ya Rasulullah, betul. Ibu aku bahkan dua-dua hidup lagi. Mak dan ayah hidup lagi. Ya. Kemudian Nabi kata, qala fatabtaghil ajra minallah. Adakah kamu nak cari pahala daripada Allah Ta'ala? Nak pahala tak dari Allah Ta'ala? Sudah pastilah nak. Dia kata, qala na'am. Maka Nabi kata, qala farji' ila walidayka. Kamu baliklah ke pangkuan mak ayah kamu. Baliklah ke pangkuan ibu dan bapa kamu. Kemudian fa ahsin suhbatuhum. Kamu berbuat baiklah dengan ibu bapa kamu. Itu lebih baik. Buat baiklah dengan ibu bapa kamu. Ya. Dan santunilah mereka, layanilah mereka. Itu lebih baik daripada kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa itu adalah lagi besar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Ya. Rugilah siapa yang terlepas peluang itu, tuan-tuan. Ya, siapa yang terlepas peluang, diberi kesempatan, ya, jaga ibu dan ayah, jangan mengeluh. Dengan syarat jangan mengeluhlah. Kalau buat sambil mengeluh, mungkin hilanglah pahalanya juga. Buat. Ya. Tuan-tuan, walaupun kita berhabisan ribuan ringgit sekalipun untuk ibu dan ayah, ratus ribu sekalipun, ya, sama ada beli ubat dia ke, kos rawatan dia ke, takkan dapat menghapuskan jasa dan pengorbanan ibu dan ayah kepada kita. Takkan dapat. Ya. Walau setitik susu ibu pun takkan dapat dibayar. Ya. Terhapus. Oh, ni pengorbanan ibu dah terbalas. Kerana apa? Saya dah habis duit bayar ubat untuk mak dan ayah. Takkan hapus. Walaupun sampai peringkat macam tadi, kita dukung mak kita, gendong mak kita, ke mana saja kita pergi. Ya. Walaupun kita mandikan ibu kita, walaupun kita basuh berak ibu dan ayah kita, takkan dapat hapuskan jasa dan pengorbanan ibu dan ayah kita. Yang paling besar, pengorbanan seorang ibu. Paling besar. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain. Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu dan ayah. Kalau kita dengan ibu dan ayah tinggi suara, kalau kita ibu dengan ayah, kita menghentak-hentak, kita mengherdik, meninggi suara, tidak ada keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sakhtullahi fi sakhatil walidain. Ya, kemurkaan Allah juga terletak setakat mana kita dengan ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah kita terasa hati dengan kita, ya, mungkin kita tidak punyai masa depan yang cerah. Sebab doa ibu cukup makbul. Ya. Dia ambil kesempatan, ya, yang mana masih lagi ada ibu dan ayah, buatlah amal kebaikan. Oleh kerana itu, bakti kepada kedua ibu bapa sudah menjadi satu perkara yang sangat lumrah di dalam masyarakat Islam dan telah difaham oleh semua lapisan masyarakat Islam.
oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Ya. Ada yang jaga, yang berbuat baik, ada, alhamdulillah. Namun ada juga di kalangan masyarakat yang tak ambil peduli. Ya. Hantar ke rumah orang tua, hantar rumah kebajikan. Seorang ibu boleh menjaga barangkali 9 orang anak, 10 orang anak. Ya. Tetapi belum tentu 10 orang anak boleh menjaga seorang ibu ataupun ayah. Belum tentu. Ya. Itulah cabaran yang berlaku hari ini. Ya. Ada kisah yang saya dengar. Ini pengalaman seorang. Dia pergi ke rumah orang tua lah. Ya. Dia pergi. Ada seorang ibu. Dia panggil. Sedangkan tu bukan mak dia. Dia datang ni macam nak saja nak pergi tengok ziarah. Tapi itu bukanlah mak kandung dia. Tapi dia panggil, dia kata, ni, wahai, ni anak-anak, lama dah mak tunggu. Lama dah mak tunggu, baru ni kau balik. Sedangkan tu bukan mak dia. Dan dia pun tahu itu bukan mak dia. Ya. Tapi dia kerana nak menjaga hati makcik ni tadi, dia ikutkan. Dia ikutlah, kata, ya mak, saya datang nak ambil mak. Ambil mak. Ya. Mak dia pun peluk, sedih, nangis dan sebagainya. Ya. Padahal itu bukan mak dia. Tapi nak mengambil hati. Ya. Akhirnya dia dapat bawa. Dia bawa balik, mungkin bawa balik sekejap lah. Ya. Dia rasa seronok, seolah-olah anak dia bawa balik. Ringkas cerita, ya. Sampai masanya, ya, bila dah rasa mesra, anak ni yang orang yang datang tadi, dia dah rasa macam itu mak dia, dan mak ni tadi, makcik ni tadi dah rasa macam itulah anak dia, ya. Sampai satu peringkat dia kata, sebenarnya makcik tahu kamu bukan anak makcik. Ya. Makcik tahu kamu bukan anak makcik. Anak makcik memang lama tak datang dah sini. Masa tu jiran air mata. Baik tuan-tuan. Kita semua maklum bahawa ibu bapa telah banyak bersusah payah, ya, dalam memelihara anak-anak. Dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi sebutkan, iza a'tallahu ahadakum khairan falyabda' binafsihi wa ahli baitihi. Apabila Allah kurniakan kebaikan kepada kita, pada seseorang, maka mulakanlah dengan ahli keluarga kita. Ya. Kadang-kadang kita cukup baik dengan kawan-kawan, dengan jiran, kawan pejabat, kita cukup baik. Ya. Kita cukup akrab. Kita boleh bersembang, kita boleh bermanis muka dengan mereka. Tetapi dengan ahli keluarga kita, dengan ayah kita, dengan mak kita, kita tak boleh buat macam tu. Ya. Ada yang menengking, ada yang macam-macam. Ya. Mak dan ayah minta, boleh tak minta. Mak dan ayah bukan nak pun duit kita sebenarnya, tapi nakkan perhatian daripada seorang anak kepada ibu dan ayah. Ya. Sebab itu, kalau kita tengok dari satu sudut, apabila seorang perempuan berkahwin dengan seorang suami lelaki, ketaatan dia daripada ayah, keutamaan dia taat daripada ayah dia, ayah kandung dia, berpindah kepada suami. Keutamaan. Maknanya seorang perempuan bila dah kahwin, ya, ketaatan dia kepada suami, pada ayah, keutamaan dia berpindah. Dia kena utamakan suami dia. Pindah. Ya. Sedangkan lelaki walaupun dia berkahwin, tanggungjawab dia kepada ayah tetap tidak putus keutamaan ayah kandung dia.
Itu dari sudut seorang isteri berkahwin. Tapi bila dah ada anak, Allah pusingkan pula balik antara ibu dan ayah. Seorang anak dengan ibu dan ayah, yang mana lagi utama antara ibu dan ayah? Ibu. Allah bagi kelebihan pula pada ibu. Tadi bila dia kahwin, dihilanglah ketaatan, keutamaan daripada ayah, pergi kepada suami. Sekarang ni Allah bagi lebih pula balik kepada seorang ibu yang dia dah kahwin dengan suami dia tadi, bahawa ketaatan keutamaan seorang anak adalah ibu. 3 kali Nabi sebut, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Yang keempat barulah Nabi sebut summa abuka, barulah ayah. Okey. Hamalathu ummuhu wahnan wa wada'athu kurha. Ibu yang mengandungkan kita dengan susah payah. Belum cerita bagaimana dia melahirkan kita, peritnya seorang ibu melahirkan. Kalau kita berkesempatanlah tengok isteri bersalin, tuan-tuan. Tak tahu cakap macam mana. Bukan tak nak tengok, ustaz. Kadang-kadang dia kata saya ni allergic dengan darah. Tengok isteri bersalin, dia yang tumbang. Masa itulah baru kita tahu pengorbanan seorang ibu. Anak takkan tahu sebab anak dia baru lahir. Kita lah yang akan rasa bagaimana pengorbanan seorang ibu. Mengandungkan, melahirkan, mendidik, menjaga, memelihara dan sebagainya. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Mak ayah sanggup buat apa saja, tuan-tuan. Ini hari tu PDPR. Ada mak ayah sampai usahakan juga nak beli handphone, tablet untuk anak nak belajar PDPR di rumah. Walaupun mungkin harganya mahal, cari juga. Dia kerana bersungguh-sungguh nak jaga, nak mendidik anak-anak. Tapi bagaimana anak-anak pula menghargai pengorbanan ibu dan ayah mereka. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik orang tuanya, apakah lagi di saat mereka berada di dalam usia yang sangat tua, yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Ada ketikanya mereka dah peringkat usia, mereka tak mampu dah nak bergerak. Masa itulah kedrat kita sebagai anak-anak pula, sebagai galang ganti. Ada ayah yang teruk, masa mudanya bekerja keras teruk. Untuk apa? Untuk anak-anak. Bila dah tua, dia dah tak mampu, dah tak larat. Maka ketika itulah peranan kita sebagai anak-anak. Membantu ibu dan ayah kita. Apakah lagi di saat mereka berada dalam usia yang sangat tua, yang lemah, mengharapkan bantuan orang lain. Anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup. Dan selalu berdoa untuk mereka apabila telah meninggal. Tuan-tuan, ingat apabila matinya seorang anak Adam, iza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salat. Terputus semua amalan melainkan 3, salah satunya doa daripada seorang anak yang soleh. Itu yang berjalan. Itu yang berjalan. Sebab itu apabila meninggalnya ibu dan ayah kita, tuan-tuan, bukan bermaksud kita dah tak ada peluang nak berbakti dah. Ada. Itulah peluang kita, doakan untuk ibu dan ayah. Jangan lupa sedekahkan Fatihah. Itu yang lebih utama, tuan-tuan. Kalau ada hutang piutang yang masih ada arwah ibu dan ayah, selesaikan. Kalau ada rakan-rakan arwah masih hidup, ketika meninggal,
kita sambung silaturahim dengan rakan-rakan arwah ibu dan ayah kita. Sambungkan balik silaturahim. Saya ni dulu anak arwah, jadi saya difahamkan, pakcik ni kawan rapat kepada arwah ayah saya. Ya, saya harap dapatlah terus menyambung silaturahim. Kerana pakcik lah dulu saya difahamkan sama-sama senang, sama-sama susah dengan arwah ayah saya. Sambungkan silaturahim. Ya. Doa. Sebab itu apabila meninggal tuan-tuan, sebaiknya biarlah anak-anak uruskan jenazah. Ya. Biarlah anak-anak uruskan jenazah. Ya, kita ada pengurusan jenazah sendiri, kita ada tim pengurusan jenazah, betul. Tapi jangan langsung anak-anak tak ambil tahu. Aku dah bayar dah package ni, biarlah dia uruskan. Apa susah? Daripada meninggal, mandi, dikapan, tanam, sembahyang, tanam, semua dia orang uruskan. Jadi kita relax. Kita uruskan. Meninggal, ibu dan ayah, panggil semua. Kakak, abang, balong, kak long, adik, ya, yang maksud semua. Kita kumpul. Ini jenazah arwah ayah kita. Ini jenazah arwah ibu kita. Inilah kali terakhir kita nak berbakti kepada ibu dan ayah kita. Mandikan jenazah ibu dan ayah kita. Mandikan. Ya. Tim pengurusan jenazah pantau je. Okey, curah air macam ni. Yang buat biar anak-anak. Ini anak-anak. Tak ada apa. Meninggal mak dan ayah duduk di luar depan pintu. Lepak, kumpul, bersembah. Sedangkan mereka boleh sedekahkan Fatihah, mereka boleh mengaji dan sebagainya. Rugi. Ya. Ibu bapa adalah merupakan anak kunci syurga, maka hendaklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakan. Tuan-tuan, jangan sia-siakan. Ya? Sebab itu tanggungjawab ada dua. Satu, tanggungjawab masa ibu dan ayah kita hidup. Yang kedua, tanggungjawab masa ibu dan ayah telah meninggal dunia. Apa tanggungjawab ibu dan ayah kita terhadap ibu dan ayah masih hidup? Sudah pasti yang pertama, taat kepada ibu dan ayah. Ya, selagi mana tidak pada perkara-perkara yang melanggar syarak. Ya. Yang kedua, berbuat baik, jangan tinggi suara. Ya. Bahkan jangan sampai hatinya terasa. Kita tak buat apa pun, tak tinggi suara pun, tapi ada sesuatu yang menyebabkan ibu dan ayah terasa je, tuan-tuan. Kalau boleh kita elakkan. Ya. Kemudian jika ada kemampuan kita bantu. Saya sebut tadi, falyabda, mulakanlah dengan binafsihi wa ahli baitihi, dengan ahli keluarga, ibu dan ayah. Mereka lah orang yang sewajibnya kita bantu. Dan sentiasa doa. Walaupun ibu dan ayah masih hidup, jangan lupa doakan untuk mereka. Ya Allah, sihatkanlah ibu dan ayah aku. Ya, peliharalah mereka ya Allah. Berikanlah keberkatan hidupnya. Mudahkanlah mereka beramal ibadah masih hidup. Sementara bila dah meninggal, apa pula tanggungjawab kita kepada ibu dan ayah? Sudah pastilah yang paling penting bila meninggal, tunaikan hutang-hutang yang wajib. Selesaikan. Ya, selesaikan. Supaya rohnya tidak tergantung. Apa jua hutang-hutang yang ada. Kemudian yang kedua, sentiasa kita doakan kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah di alam kubur, di alam barzah, sentiasa mengharapkan doa, sedekah daripada ibu dan anak-anak. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat, dia bertemu dengan Nabi, dia kata apa? Inna ummati matat walam tusi. Ya? Inna ummi. Ya? Ibu aku ni meninggal, dia tak sempat nak wasiat apa-apalah harta, tak ada. Ya? Afa atasaddaq minha? Qala na. Bolehkah aku sedekah untuk dia? Ibu dan bapa aku dah meninggal. Boleh tak aku nak sedekah pahala dia ni untuk arwah ibu dan ayah? Nabi kata, "Naam, boleh, tak ada masalah." Saya nak
wakaf. Banyak ini untuk masjid, saya sedekah niat pahala untuk arwah ibu dan ayah kita. Itu yang kita selalu buat. Teruskan. Salurkan pahala anak-anak kepada ibu dan ayah yang telah meninggal. Baik, kemudian sekiranya ada wasiat, maka kita tunaikanlah wasiat arwah ibu dan ayah kita. Kalau dia dah meninggal, ada wasiat yang perlu ditunaikan. Baik, tuan-tuan, sikit saya nak tutup, tuan-tuan. Betapa besarnya ancaman Allah kepada orang-orang yang derhaka kepada ibu dan ayah ini. Sebagaimana besarnya tanggungjawab kita berbuat baik pada ibu bapa. Selepas Allah ta'budu illa iyyah, sembah Allah Ta'ala itu, yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Begitu juga besarnya ancaman Allah kepada orang yang derhaka kepada ibu dan ayah. Apa Nabi sebut dalam satu hadisnya? Kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu Allah akan orang kata apa? Balas di akhirat. Yuakhirullah ma syaa ila yaumil qiyamah. Tapi illa uququl walidain, melainkan orang-orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa mereka ini, fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Adapun orang-orang yang derhaka kepada ibu dan ayah, Nabi kata fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibi, Allah akan segerakan balasannya bila, tuan-tuan? Fil hayati qoblal mamat, masa hidup lagi, sebelum dia meninggal, Allah balas dia punya dosa dia derhaka kepada ibu dan bapa. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita dirundung musibah, dirundung malang, semua tak menjadi, itu tak kena, ini tak kena, periksa balik, barangkali ada dosa yang kita buat dengan ibu dan ayah kita. Sebab Nabi janji, Nabi kata, siapa yang derhaka kepada Allah, yu'ajjiluhu, aku akan segerakan balasannya masih hidup lagi. Masih hidup lagi. Sebab itu, kita beringatlah sentiasa, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan agar kita ni dapat mengambil peluang berbakti kepada ibu dan ayah. Yang dah tak ada, kita doakan, hantarlah Fatihah, sedekahkanlah Fatihah kepada arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Yang masih hidup, gunalah peluang. Inilah peluang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka adalah merupakan kunci syurga bagi kita. Wallahu alam, tuan-tuan. Saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa, salah silap. Sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Membaik daripada Allah, kelemahan kekurangan atas diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.